Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur kerana Allah sayang kita. Dia sentiasa memilih kita untuk memuji, menyebut nama dia. Orang yang paling Allah sayang dalam dunia, dan Allah sentiasa beri dia dapat mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, mengingat nama Allah, satu kurnia Allah yang besar. Saya saja nak kongsi dengan tuan-puan petang-petang ni satu amalan apa dia? Bila kita punya pasangan, anak-anak dalam rumah tangga kita, bila kita tak, anak-anak tak dengar kata, kan, ujian yang besar. Bila isteri hilang rasa hormat pada suami, ataupun mungkin pasangan kita, suami kita yang tak sembahyang, yang jauh pada perintah Allah, yang jauh pada kebaikan, yang tak buat dakwah, yang tak nak bangun subuh, tak nak bertanggungjawab pada keluarga, tak beri nafkah, ataupun isteri yang tak hormat suami, tak ada kasih sayang, jadi murung. Tuan-puan sekalian, macam mana kita nak bantu pasangan dan anak-anak kita? Dia ada 4 amalan saya kongsi tuan-puan. Ni amalannya ada dalam rumah-rumah orang dulu. Rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah isteri Nabi, dan rumah-rumah anak-anak Nabi, rumah-rumah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rumah Nabi dan rumah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Rumah-rumah mereka rumah yang kecil dalam dunia ni, rumah yang sempit, yang gelap. Kalau Nabi SAW nak masuk rumah, Nabi SAW kena tunduk, sempit. Nabi SAW nak solat malam, kena ketuk kaki Aisyah radhiyallahu anha, baru Nabi SAW dapat sujud. Tapi rumah yang paling kecil, sempit, gelap ni, rumah ni bercahaya di seluruh dunia. Rumah ni bercahaya di seluruh dunia. Rumah ni bercahaya di seluruh dunia. Sehingga cahaya tu, bahagia tu sampai dalam hati kita semua, dah sampai dalam hati kita. Sebab tu ada 4 amalan saya nak kongsi tuan-puan secara ringkas, yang selalu saya kongsikan dalam program Keluarga Sunnah. Antaranya saya sikit-sikit lah. Antara dalam rumah yang paling pertama sekali, kenapa kita, kalau kita rasa, saya pernah beritahu sebelum ni, bila kita rasa risau pada pasangan, pada anak-anak, itu tanda kasih sayang Allah kepada kita. Satu rumah dicabut keberkatan dan kebaikan bila rumah tu kita tak ada rasa, tak rasa sedih kalau pasangan tak solat. Kita tak rasa sedih kalau anak-anak kita tak solat. Kita tak rasa sedih kalau suami atau isteri kita tak solat. Kita tak rasa apa-apa. Maka tu satu, Allah telah tarik rasa keberkatan, kebaikan dalam sebuah keluarga. Bila sebuah keluarga tidak ada lagi ingin menyelamatkan ahli keluarga yang lain untuk selamatkan bawa masuk syurga, Allah tarik keberkatan dalam keluarga. Sebab tu Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar, bila kahwin dengan Atikah radhiyallahu anha, masa baru malam pertama kahwin, subuh-subuh dia tak pergi masjid. Bunyi ki. Tak adalah bunyi tu, saya tambah je. Tapi setiap kali Abu Bakar nak pergi masjid dengan anak dia Abdullah, dengan Atikah bergurau. 3 kali subuh tak pergi masjid. Abu Bakar kata, wahai Abdullah, perkahwinan kamu telah melalaikan kamu daripada mengingati Allah SWT. Perkahwinan kamu lalaikan kamu pada ingat Allah. Tujuan berkahwin untuk kita masuk syurga. Tujuan berkahwin kita nak bawa pasangan, anak-anak kita masuk syurga. Tujuan berkahwin untuk kita bahagia. Kalau kita berkahwin tapi tak bahagia, tak masuk syurga, apa tujuan berkahwin? Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia macam mana? Dia mula-mula sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam sediakan menantu-menantu dia. Nak pilih menantu ni, dia pilih menantu yang buat dakwah. Disediakan menantu dia buat dakwah. Ini orang kadang-kadang kita terus kahwinkan anak-anak kita, kadang kita minangkan, kita tak kenal pun orang tu. Macam mana kita kahwinkan anak kita dengan orang yang kita tak kenal? Tak kenal langsung, kita kahwinkan, dia tawakal ala Allah. Kita jaga daripada dulu. Kalau kita nak beli kereta pun kena pilih, nak beli rumah pun kena pilih, nak beli apa-apa dalam dunia pun kena pilih, beli baju pun kena pilih. Ambil masa nak pilih, beli tudung pun, perempuan nak pilih tudung pun, kakak isteri kita nak pilih tudung, punya lama. Bayangkan kalau nak beli tudung, beli ni pun kena pilih. Ini kan pula pasangan hidup. Sebab tu Rasulullah SAW
Dikahwinkan Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Daripada Sayyidina Ali umur kecil-kecil buat dakwah dengan Nabi. Dia kenal akhlak Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, penuh dengan akhlak, jiwa agama, cinta daripada Allah, semangat perjuangan dia untuk agama. Dia pilih Ali radhiyallahu anhu kahwin dengan anak yang paling disayangi, Fatimah radhiyallahu anha. Nabi SAW kahwinkan Ruqayyah dengan Ummu Kalsum dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab dia kenal Uthman, sehingga Nabi sayang Uthman ni. Sehingga dia kata kalau bila kahwin Ruqayyah meninggal dunia masa Nabi pergi Badar, Nabi gantikan dengan Ummu Kalsum kahwin dengan Sayyidina Uthman. Nabi SAW kata, Nabi SAW kata bila Nabi SAW kata apa? Nabi SAW bila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, bila dia lepas Ummu Kalsum meninggal, Nabi SAW kata kalau aku ada anak perempuan lagi, aku kahwinkan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kalau ada anak perempuan lagi, aku kahwinkan dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Kalau ada anak perempuan lagi, kahwin dengan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Sebab tu, tuan-tuan dan puan sekalian, perkara yang pertama sekali, yang kita tujuan berkeluarga ni untuk bahagia. Dia bukan perkara kecil yang boleh diambil ringan. Sebab tu saya beritahu sebelum ni, kita sebagai ayah ni bertanggungjawab. Kalau kita nak kahwinkan anak perempuan kita, kita kena kenal orang tu, kena beri masa berdakwah dengan dia, berjihad dengan dia, belajar ilmu dengan dia, bersafar dengan dia, berurus niaga dengan dia. Kalau kita belum pernah berurus niaga, pernah bersafar dengan seseorang tu, kata Sayyidina Umar, kita belum kenal dia. Tamu wanita-wanita yang sekarang kenal melalui Facebook je, melalui WhatsApp je, kenal-kenal macam tu, dia pun terus lelaki pun dia satu sudut kot, cinta sayang, terlupa sudut agama, terlupa sudut yang lain. Bagaimana nak seseorang tu boleh bahagia? Ya tuan-puan, antara supaya 4 amalan dalam keluarga tadi, yang pertama sekali dalam rumah tangga kena ada rasa sayang, ingin kebaikan untuk keluarga yang lain melalui usaha dakwah. Kita mesti buat dakwah. Kita kena dakwah keluarga kita. Daripada kecil kata pada anak kita, ihfazillah yahfazka. Kata pada anak kita, ihfazillah, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Anak-anak memang tabiat dia main, suka, tak kisahlah anak tu hafizah Quran ke, da'iyah, alimah. Tapi daripada kecil, anak-anak tu apa kita ajar? Dia kata apa? Anak-anak daripada kecil, Nabi SAW ajar pada Ibnu Abbas, Nabi kata, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah jaga kamu. Ajar anak-anak kita, jangan takut selain daripada Allah. Buat dakwah, hari-hari buat dakwah, beritahu ke anak kita, tak ada yang boleh beri bahaya melainkan Allah. Berkumpul semua makhluk dalam dunia, Amerika, Rusia, China, siapa, Donald Trump, Bush dulu, Obama, Korea, apa semua berkumpul nak beri kita bahaya. Takkan datang bahaya tu melainkan apa yang Allah tentu untuk kita. Satu dunia nak bagi kita mati, Allah nak pelihara kita, satu dunia tak boleh apa-apakan kita. Dalam Quran diceritakan Nabi Ibrahim AS, beritahu ke anak kita yang boleh pelihara kita Allah. Nabi Ibrahim AS, apa jadi pada Nabi Ibrahim? Satu dunia nak musnahkan dia, raja pun nak bunuh dia, bapak dia pun nak bunuh dia, tak ada orang nak tolong dia. Tapi Allah perintahkan api yang besar, telah jadi sejuk dan sejahtera buat Nabi Ibrahim AS. Qulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dia kata apa? Qulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah perintah sejuk dan sejahtera lah api buat Nabi Ibrahim AS. Sejuk dan sejahtera lah api buat Nabi Ibrahim AS. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, kisah ni bukan untuk Nabi Ibrahim je, tapi sampai kiamat, seluruh dunia ni tak boleh beri bahaya, tak boleh beri sakit, tak boleh beri mudarat, tak boleh beri apa-apa pada kita, melainkan apa yang ditakdirkan dan apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Apa yang Allah tentukan, takdirkan untuk kita, tu saja yang terjadi. Lain daripada tu semua tak akan terjadi. Itu pertama, buat dakwah anak kita. Kita kadang-kadang anak balik pada universiti, balik pada college, balik yang besar-besar, asrama, balik rumah dia tidur je. Ayah pergi pujuk dia, beritahu kat anak kita. Mak pergi pujuk dia, beritahu nak, ayah, mak sayang kat engkau. Mungkin umur ayah tak panjang, tak sempat tengok kau jadi engineer, jadi accountant, jadi businessman, tapi ayah nak supaya kalau ayah meninggal malam ni, ayah bahagia kalau tengok engkau ikut ayah sama-sama sembahyang subuh berjemaah esok kat masjid. Ayah rasa bahagia kalau sebelum subuh engkau bangun tahajud, doakan keluarga. Macam tu dakwah ke anak kita. Kalau anak kita hafiz Quran, beritahu nak, kalau seorang hafiz Quran tidur, dia belajar madrasah contohnya, seorang hafiz Quran tidur, dalam hadis kata dalam hati dia ada kasturi. Dia akan menjadi manusia yang baik. Tapi kalau dia bangun tahajud, apa jadi? Dia akan, kasturi itu akan merebak
merebak dalam sebuah rumah. Dalam satu rumah tu dapat kesan daripada baca Quran tadi. Bayangkan kalau hafiz Quran tadi buat dakwah seluruh dunia. Bayangkan hafiz Quran kalau dia buat dakwah seluruh dunia. Tangan kanan. Kalau dia buat dakwah seluruh dunia. Kalau dia buat dakwah seluruh dunia, cahaya tu kasturi takkan merebak ke seluruh dunia. Untuk tu tuan-tuan dan perempuan yang disayangi oleh Allah SWT sekalian, mula-mula sekali kita kena sentiasa sibuk dengan usaha dakwah. Bila kita buat dakwah, Allah sayang kita. Bila kita buat dakwah, Allah SWT akan suka kita, Allah terima kita. Dia selalu dakwah. Tengok isteri, malam-malam peluk pasangan, kata yang abang sayang kat awak kerana Allah. Abang teringin supaya saya dengan awak dua-dua dapat terbang dalam syurga. Kita duduk dalam taman-taman syurga, ada sungai-sungai mengalir kat bawah dia. Syurga yang paling kecil 10 kali dunia. Yang nanti awak masuk syurga 500 tahun lebih awal daripada abang. Sebab wanita salihah masuk syurga 500 tahun lebih awal. Sebab apa Allah bagi awal 500 tahun? Salah satu dia sebab supaya dia boleh make up nak tunggu suami. Perempuan kan kalau make up lama jadi dia nak tunggu suami. Allah bagi 500 tahun make up, pilih baju, pilih rumah, pilih pakaian. Bayangkan agaknya dia kata hadis, syurga yang paling kecil 10 kali besar dunia. Bayangkan pakaian dia, rumah dia, tempat tinggal, boleh pilih satu-satu. Boleh buat shopping dalam syurga nanti. Jadi tuan-puan sekalian, dia kata orang saleh mereka selalu buat kejutan untuk pasangan dia dalam syurga. Ada hari suami pergi shopping kat pasar, hari Jumaat, boleh pilih muka, tukar-tukar muka. Balik rumah buat surprise kat isteri, buat kejutan untuk isteri. Jadi pertama buat dakwah. Pertama apa dia? Buat dakwah. Selalu buat dakwah. Cerita kebesaran Allah, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beritahu kat anak kita, nak, dalam dunia ni tak ada wajah lebih indah lebih pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang yang lebih bercahaya, lebih indah wajah dia lebih pada wajah Nabi. Tak ada orang yang lebih mulia, tutur kata lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Adam sampai kiamat, ni manusia yang paling Allah sayangi, manusia yang paling Allah cintai, dibanggakan daripada Adam sampai kiamat. Manusia yang penuh dengan akhlak, hati beliau inginkan kebaikan untuk semua manusia. Ceritakan tentang Nabi SAW pada anak kita. Nak, kau nak sayang orang, nak rindu orang, tak ada orang lebih layak kita rindui, kita sayangi lebih daripada Zainab radhiyallahu anha. Sebab dia tolong jaga Nabi masa kita semua tak ada kat sana. Daripada 10 tahun Nabi SAW, daripada 10 tahun Zainab radhiyallahu anha, dia susah payah jaga Nabi SAW. Setiap hari bawa kain, bawa air. Dia kata Zainab ni anak dara yang sangat cantik, tolong jaga ayah dia. Pertama buat dakwah. Kedua buat taklim. Kedua kita buat amalan taklim. Bila kita hidup ke amalan taklim, Allah SWT akan sayangi kita. Jadi tuan-puan mulakan kat rumah kita, buat hidup ke amalan taklim. Kalau tuan-puan buat dalam masa 3 bulan, 4 bulan, kalau tak ada kebaikan datang dalam keluarga kita, kalau tak ada kebaikan datang dalam keluarga kita, 3 bulan tak berubah, tuan-tuan jumpa saya, tampar muka saya kuat-kuat. Tapi kalau banyak tinggal, saya tampar semula lah. Saya gurau, tuan-tuan hidup ke amalan taklim. Dia kata rumah yang mana bezakan rumah orang Islam dengan rumah orang bukan Islam ialah bacaan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bezakan rumah orang Islam dengan rumah orang bukan Islam ialah ada amalan taklim. Tuan-tuan hidup ke amalan taklim. Beli buku, contoh Muntakhab Hadis. Mula cek Quran, cek Fatihah. Contoh yang abang nak baca Fatihah ini, kalau ada salah, awak betulkan. Tapi kalau banyak sangat salah, betulkan sikit-sikit. Nampak tak langat juga, kena tegur-tegur sangat, kita tegur 1-2 dulu. Baca Fatihah, biar isteri dengar, isteri cek, dengar isteri baca. Kita kahwin bertahun-tahun, tapi kadang-kadang Fatihah pasangan kita tak pernah dengar. Tak pernah dengar isteri kita baca Qul Huwallah. Anak hantar jauh-jauh belajar, tapi tak pernah dengar anak kita baca Quran. Suruh dia baca Quran, baca Fatihah. Cukup hari ni. Esok baca surah lain. Kalau Fatihah banyak salah, baca Fatihah lagi. Esok hafal surah lain, Qul Huwallah pula, Qul A'udzu Falaq, baca hadis Nabi SAW. Tuan-tuan buat amalan ni, banyak kesan dia. Saya baru ni ada satu orang, abang kita tu, dia datang masa keluarga, dia datang dulu, rambut lain macam, janggut pun pintal 2. Ganas, dia pakai seluar pendek je, datang daftar anak dekat program Pro Kids, cuti sekolah, camp 3 hari 2 malam. Saya ingat lagi, dia datang pakai seluar 3 suku je, janggut panjang sampai ke sini, ingkat 2.
Datang keluarga sunnah, Masya Allah, janggut dia dah tengok muka pun penuh nur. Dia bawa isteri dia. Isteri dia pun penuh dengan, macam kalau tuan-puan tengok macam ustazah. Dia bawa adik-beradik dia semua buat dakwah. Semua keluarga dia berubah. Kalau tak sebelum ni, kat KL ni dia lah antara yang paling ganas sekali. Paling ganas sekali, tuan-puan tengok pun tahu dah. Bawa motor besar, jalan yang macam. Tapi lepas dapat agama, dapat fikir agama, dia bawa keluarga dia semua berubah. Dia kumpul keluarga, beri semangat agama. Ayah dia baru meninggal. Sebelum meninggal, ayah dia pun dia dapat bawa belajar program iman amal dekat masjid. 3 hari kat masjid. Sekarang dia tengah berdakwah lebih 40 hari sebulan lebih. Sekarang dekat belah utara sedang berdakwah. Orang yang sangat baik, Masya Allah, orang yang sangat baik. Sebelum ni kalau tuan kehidupan macam-macam, mungkin macam-macam, jaga kelab seluruh KL ni, kelab-kelab macam-macam. Tapi hari ni dia bawa kawan-kawan dia berjuang di jalan Allah SWT. Bukan seorang, dia pergi berdakwah ni, geng-geng yang tak pernah semayang, maaf, dengan arak, pelbagai wanita, yang isteri pun semua sakit jiwa dah jadi isteri orang macam ni. Tapi Masya Allah, dia bawa kawan-kawan dia seramai mungkin, geng-geng motor-motor ni, beratus-ratus keluar jalan Allah SWT. Beratus-ratus, bukan seorang dua, beratus-ratus. Kita nampak orang tu biasa, kita tak suka tengok dia. Tapi di sebalik dia ada isteri yang dahagakan supaya suami dia berubah. Di sebalik dia ada anak-anak yang dahagakan bapak dia berubah. Tu tuan-puan, rasa sayang pada orang lain. Jangan benci mana-mana orang dalam dunia. Jangan pandang rendah pada mana-mana orang. Kesihanilah semua dalam dunia. Seperti kita dulu, ada orang sayang kita, ada orang doa kita, ada orang menangis untuk kita. Sekarang giliran kita untuk sayang, menangis, doakan orang lain dalam umat ni. Doakan orang lain pula. Ada dulu mak saya sebelum meninggal kata Ibi, kalau Ibi tak balik tengok mak, kalau Ibi tak balik, ramai adik-beradik balik tolong jaga mak. Tapi kalau Ibi balik, mak saya tanya siapa nak peduli kat air mata darah Nabi SAW. Teruskan perjalanan dakwah. Teruskan usus dakwah yang telah diaturkan. Ajak seramai orang masuk Islam. Itulah keinginan Nabi kita. Macam mana kita pertahankan pun nyawa kita, satu masa kita semua akan mati. Betapa kita pertahankan pun dunia kita, kalau Allah nak ambil hilang, tetap hilang. Betapa kita nak sesuatu pun dalam dunia, kalau Allah tak beri, tetap kita tak dapat. Tapi yang penting bagaimana kita bawa kembali kepada Allah dalam keadaan kita telah buat baik dalam dunia. Kita buat dakwah. Tu tuan-puan, hidupkan amalan taklim. Mana baca hadis Nabi SAW ulang 3 kali. Pakai dengan adab. Cari satu tempat, contoh 9.30 sampai pukul 10 saya buat kat rumah saya. Tuan-puan boleh mula contoh 9.30 sampai 9.40, 10 minit dulu. 5 minit baca Quran, 5 minit baca hadis. Pilih satu tempat. Contoh kitab Muntakhab Hadis. Dalam tu semua ada yang sahih dan hasan. Ada 7 bahagian, tanda setiap bahagian. Tanda setiap bahagian, hadis ulang 3 kali. Suami baca, isteri semua, anak-anak dengar. Anak kecil-kecil main-main macam anak saya tadi kan, baru umur 2 tahun lebih pun dia main-main, biar dia main-main. Belum 3 tahun, main-main lari, biar dia main-main, dikejar-kejar tak apa. Dia berlari biar. Sebab dalam rumah kita, bila kita berada majlis ilmu, Quran, hadis, rumah kita dipenuhi malaikat. Anak-anak dapat sifat sami'na wa ata'na. Syaitan akan lari bertempiaran. Rahmat Allah SWT akan turun. Ni amalan taklim. Ada seorang kawan saya cerita kan, dekat US, dia dah buat lama dah. Dia anak dia JRO. Dia dah tua-tua, baru dia kembali dapat hidayat. Dia tak tahu masa bila nak dakwah anak dia. Cuma anak dia ada kat rumah, masa make up je. Masa nak tengah make up berjam-jam ni, dia baca hadis Nabi SAW. Anak dia buat tak dengar je. Satu hari, lepas sebulan lebih, dia rasa kecewa. Anak dia tak berubah pun, tak ada faedah pun. Dia pun merajuk dalam bilik, dia nangis. Ya Allah, tolonglah saya. Saya tak tahu apa nak buat dekat anak saya. Ya Allah, berilah hidayat kat dia. Ya Allah, tolonglah saya. Berilah hidayat kat dia. Apa jadi? Anak dia tiba-tiba ketuk bilik ayah dia. Dia kata, ayah, kalau ayah nak tahu, inilah hari terakhir saya kerja jadi bukan-bukan ni, JRO ni, saya bertaubat pada Allah. Jadi amalan Quran dan hadis boleh mengubah keluarga kita. Kalau orang terpekik terlolong, pakai baju, buat konsert, pakai bukan-bukan, satu dunia ikut. Ni benda zulmat, gelap, dosa, maksiat pun ada kesan. Takkanlah Quran dan hadis Nabi SAW, takkan tak ada kesan. Quran, hadis Nabi SAW, takkan tak ada kesan. Pasti lebih besar kesan dia. Dia tuan-puan, mula ke amalan taklim kat rumah. Amalan taklim, beli kitab Muntakhab Hadis. Ada 7 bahagian. Buku di cover warna hitam tu, terjemahan oleh Ustaz Hamid dengan Ustaz Razif, tulis kat situ. Tuan-tuan beli buku tu, cari, baca kat rumah. Saya beritahu buku tu sebab apa? Sebab buku tu lebih mudah, dia telah disusun dengan cantik untuk semua orang. Orang awam pun boleh baca. Mungkin hukum hakam kita kena rujuk dengan ulama. Dalam tu semua menaik kepentingan agama, supaya kita dengar tu rasa penting. Ada 7 bahagian. Pentingnya iman, pentingnya solat, pentingnya ilmu, pentingnya zikir, pentingnya akhlak, pentingnya ikhlas, pentingnya dakwah, pentingnya meninggalkan percakapan yang sia-sia.
Ramai orang-orang baik-baik dalam dunia, tapi selalu kadang-kadang bercakap yang sia-sia, selalu bercakap menyakitkan hati orang lain. Nabi kata menyakiti hati Muslim yang lain, dosa dia seperti meruntuhkan Kaabah, seperti meruntuhkan Kaabah. Cakap menyakitkan hati orang. Tuan-tuan sekalian, kita berusaha hidupkan amalan taklim dalam rumah. Saya pernah ceritakan satu orang haji, dia sedih tengok anak dia. Anak baik-baik seorang degil. Dia pukul bapak dia sampai kaki lumpuh. Dia jumpa saya, kursi roda dengan isteri, nangis. Dia kata saya dah doa, saya dah buat amalan lain. Saya kata haji cuba buat taklim kat rumah. Dia buat tengah baca Quran hadis kat rumah. Anak tadi tak apa nak dengar. Satu hari anak tadi datang, pergi dekat dia, cium kaki ayah dia. Pergi cium kaki ayah dia. Anak dia cium kaki ayah dia. Dia nangis dan minta maaf. Dia nangis dan dia minta maaf. Minta maaf kat ayah dia. Bila hidayat datang dalam hati kita, seseorang tu semakin menghargai mak dan ayah dia. Bila cahaya datang dalam hati seseorang itu, semakin menghargai isteri dia. Bila cahaya datang dalam hati kita, kita semakin menghargai suami kita. Bila cahaya datang dalam hati kita, kita semakin menghargai anak-anak kita. Bila cahaya datang dalam hati kita, kita menghargai nyawa-nyawa orang Islam yang terbunuh di Palestin, di Syria. Bila cahaya datang dalam hati kita, kita menghargai orang sekitar kita yang miskin, kelaparan, susah. Kita kesian tengok orang miskin, kita kesian tengok orang dizalimi, kelaparan, susah, tak ada duit. Kita sayang mereka, kita nak bantu mereka. Dan bila cahaya datang dalam hati kita, kita ingin supaya orang bukan Islam pun datang pada Islam. Kita nak seluruh manusia dalam dunia, maaf, orang bukan Cina, India, orang asli, seluruh Malaysia, seluruh Sabah, Sarawak, seluruh dunia, Singapura, Thailand, mana-mana kita nak semua datang pada Islam. Jalan, tuan-puan jalan pergi London, tengok orang kat London nangis. Tengok orang pergi Paris, tengok orang Paris nangis. Tuan-puan pergi Korea, tengok orang Korea nangis. Jangan berjalan je. Kita ambil nikmat ciptaan alam yang Allah beri. Ada hiburan-hiburan untuk anak-anak yang dibenarkan, dalam keadaan terkawal, kita jauhi dosa dan perkara yang haram. Tapi dalam masa yang sama kita fikir, tengok orang yang Allah beri hidayat dekat dia. Ya Allah beri hidayat dekat dia. Ya Allah beri hidayat kat dia. Pergi mana-mana doa, ya Allah beri hidayat kat dia. Saya baru ni anak nak tengok cerita Ultraman, nak tengok Ultraman. Saya bawa juga pergi Genting tu. Tuan-tuan mungkin ada sampai sana, segala puji bagi Allah, sejumpa ramai yang ada minta nasihat kat saya. Kat sana dapat beri nasihat. Niat tu tapi saya, ya Allah jadikanlah sebab hidayat. Ya Allah berilah sebab hidayat. Pergi sana saya niat, ya Allah beri dakwah, beri hidayat dekat dia. Jumpa guard jaga hotel tu, kita dakwah dia. Orang jaga joki parking tu, kita dakwah dia. Orang dekat tempat makan, kita dakwah dia. Beritahu dia, paling tidak kita senyum kat dia. Kita jumpa semua orang tanya surau. Sebenarnya kita dah nampak dah surau tu, signboard dia dekat atas tu, dekat hotel sebelah tu nampak ada surau kat bawah. Tapi saja tanya, bang surau kat mana? Dia kata kat tepi tu. Abang dah semayang, jom semayang jemaah sekali. Sambil lalu kita cakap, dia pun terfikir. Ada satu abang tu, saya cakap macam tu kat dia. Dia kata kalau ustaz nak tahu, saya dah lama tak semayang, dah lama tak ada orang ingatkan semayang. Mak ayah saya dah mati, saya keluarga pun dah tak ada, tak pernah orang tanya saya semayang. Ni kali pertama orang tanya saya semayang. Biasa cuma tanya saya surau. Saya ingat saya cuma pekerja. Dia dah terlupa dia hamba Allah. Dia ingat dia kerja kat Genting tu, dia tak mati, tak jumpa Allah. Dia akan jumpa Allah, dia akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dakwah dia, mana-mana kita pergi dalam dunia, kita niat dakwah, semua akan jadi baik. Semua akan jadi baik. Tuan-puan sekalian, hidupkan amalan taklim dalam rumah. Siapa tuan-puan angkat tangan, siapa nak buat amalan taklim kat rumah? Setiap hari buat. Kalau tuan-puan buat, rahmat akan mencurah-curah. Bila kita buat amalan taklim, dosa dan maksiat akan dihalang. Dikata akan menghapuskan 100 majlis lalai. Perkara yang lalai yang patut berlaku dalam rumah hilang. Ada majlis ilmu dalam rumah, dia lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Majlis taklim lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Lebih baik daripada walaupun pahala dia besar menghantar jenazah, menziarahi orang sakit, tapi majlis ilmu ni pahala lebih baik daripada menziarahi 1000 orang sakit, daripada menghantar 1000 jenazah ke kuburan. Hantar satu jenazah ke kuburan, pahala dapat 1 kintar. Nabi SAW kata 1 kintar. Lebih besar daripada gunung, pahala lebih besar daripada gunung. Tapi tuan-tuan sekalian, kita buat amalan taklim dalam rumah, baca. Anak-anak main-main tak apa, buat hari-hari. Kalau dalam perjalanan, buat dalam kereta. Ada kawan saya pilot pramugari, buat dalam, isteri dah berhenti, suami pilot, pergi outstation jauh, call isteri. Buat taklim dalam phone. Buat taklim dalam phone. Itu orang mulakan. Ketiga, tadi pertama dakwah. Kedua ni amalan saya sebut bukan saya reka-reka bawa karang-karang, tak. Amalan ni daripada kecil saya belajar, daripada Syekh Yusuf Al-Khandahlawi, daripada Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Mereka ceritakan inilah amal Masjid Nabawi zaman Nabi SAW, dan inilah amal yang Nabi SAW buat di dalam setiap rumah. Surah yang mula-mula turun, Iqra, taklim, ilmu. Mula-mula paling utama ilmu, mesti ada dalam rumah setiap orang Islam. Surah yang kedua turun, Ya Ayyuhal Mudassir, suruh buat dakwah. Islam tak pentingkan diri sendiri. Allah kata
ku anfusikum wa ahlikum nara, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada orang beriman bertakwa, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Allah perintah yang masuk syurga seorang-seorang, suruh buat dakwah. Kum fa'anzir, wahai orang berselimut, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Nabi balik dalam keadaan berselimut, menggeletar, takut tengok keadaan manusia ni, tanggungjawab yang besar. Nabi kata bangun, kum fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir. Senang je buat dakwah ni pada anak-anak, bukan tegur dia yang risau macam mana nak marah dia, macam mana nak sakitkan jiwa anak ni, macam mana nak bagi dia sentap. Tak perlu nak bagi orang sakit jiwa, tak perlu nak bagi orang sentap, tak perlu nak bagi orang sakit. Tak, cerita tentang Allah. Bila nur kebesaran Allah masuk dalam hati, bila orang rasa Allah besar, orang malu nak buat dosa. Bila orang rasa Allah besar, orang akan tinggalkan kerja dia bila azan dilaungkan. Bila orang dengar, bila sebut Allah besar, orang akan takut nak cakap yang haram. Bila cakap Allah besar, bila kerja ada orang suruh bagi rasuah, kalau tak bagi kalau tak ambil rasuah ni atau beri rasuah ni, tak dapat projek. Tak, Allah bagi rezeki, mati pun tak apa. Kalau kena buang kerja pun tak apa. So yang pelihara saya dulu, hari ini selamanya, dulu kini selama, yang jaga saya bukan raja saya, bukan PM saya, bukan menteri besar, bukan mana-mana ketua pejabat saya. Tak. Kita berterima kasih mereka atas kebaikannya. Kalau mereka ada buat kebaikan ni kita terima kasih. Tapi siapa yang beri kita semua nikmat daripada dulu sampai sekarang? Tuhan kita, Allah SWT. Dia Tuhan kita yang jaga kita. Kita dalam dunia ni tak perlu siapa-siapa, kita cuma perlu Allah. Bila kita ada Allah, kita dapat segala-galanya. Dalam hadis, siapa dapat kasih sayang Allah, dapat Allah, dia dapat segala-galanya. Siapa hilang kasih sayang Allah, hilang kasih sayang Allah, dia hilang segala-galanya. Dapat Allah, dapat semua. Ini yang dibuat oleh para sahabat. Sebab tu anak-anak mereka dihantar ke mana-mana dalam dunia. Anak-anak dia sibuk buat dakwah. Anak-anak dia pergi mana-mana dalam dunia, anak-anak mereka sibuk buat dakwah. Pergi seluruh dunia, anak dia buat dakwah. Pergi mana-mana buat dakwah. Tak terkesan. Cucu Sayyidina Umar, Salim bin Abdullah, satu masa raja besar panggil dia tengah tawaf, panggil. Kalau kita macam mana raja dulu lagi hebat pada raja sekarang. Raja dulu lagi banyak emas, banyak harta. Sekarang tak banyak lah. Sekarang banyak utang kan, dengan pilihan raya. Tapi dulu tak. Dulu memang emas je. Emas ni macam apa dekat dulu-dulu, setengah dunia bawa orang Islam. Tapi bila dipanggil Salim buat dulu pula, kalau degil tu bunuh je, garang raja-raja dulu. Salim terus tawaf. Raja panggil dia. Raja pergi kat luar, marah dia. Panggil supaya lepas habis tawaf, tanya, kenapa kamu aku panggil buat tak peduli? Dia kata, tuanku, saya tengah tawaf, saya tengah berurusan dengan Allah. Saya malu untuk pedulikan yang lain selain daripada dia. Ni cucu siapa? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Cucu Sayyidina Umar, Salim bin Abdullah ibnu Umar. Baiklah, tak apalah, dah lepas aku maafkan. Sekarang aku nak beritahu, kamu nak duit banyak mana, beritahu pada aku akan tolong kamu. Banyak mana pun kamu nak duit, aku bagi pada kamu. Dia kata, berapa banyak tuan boleh bagi? Apa tuan nak bagi dunia ke akhirat? Dia kata, dunia lah. Kalau dunia tak perlu, sebab seluruh urusan dunia saya Allah dah penuhkan. Yang saya risau cuma akhirat. Kalau tuanku boleh, tuan raja boleh bagi untuk akhirat saya, baru jumpa sampai saya balik semula. Raja pun geram juga dia cakap macam tu. Tapi orang yang terkesan dengan Allah, dia tak terkesan selain daripada Allah. Dalam Quran kata, orang takut ke Allah, semua makhluk takut tunduk kat dia. Orang tak takut Allah, semua makhluk jadi sumber ketakutan untuk dia. Jadi ajar anak-anak kita, keluarga kita, hanya takut pada Allah. Jangan terkesan selain daripada Allah. Jangan terkesan dengan pujian orang, kejian orang. Satu orang alim dia kata, kamu sangka saya gembira orang dengar saya cakap ramai, saya cakap dengan fasih, dengan baik, saya gembira menyampaikan? Tak. Dalam hati saya dia menangis dan dia kata, saya risau kerana setiap ilmu tanggungjawab dia kena sampaikan dan amalkan. Jadi saya risau, saya dah berjaya sampaikan, tapi saya akan, dalam satu hadis, setiap orang yang bertutur, setiap perkataan, huruf dia akan ditanya oleh Allah. Dalam hadis Nabi, setiap perkataan kita, dalam kalau mutakat hadis tu bahagian ikhlas, setiap percakapan kita, perkataan kita akan ditanya oleh Allah, apa tujuan kamu bercakap tu? Apa tujuan kamu ceramah tu? Apa tujuan kamu bersyarah? Apa tujuan kamu bertutur tu? Kamu bertutur tu untuk apa? Adakah untuk dapat pujian orang? Adakah nak dapat like daripada orang, nak dapat love daripada orang lain? Adakah sebab tu kita bercakap? Kalau sebab tu, kita akan susah di akhirat nanti. Orang puji, keji kita, tak beri kita mulia atau hina. Mulia dan hina kita hanya daripada Allah SWT. Jadi kita jangan pernah bercakap, walaupun sepatah perkataan, walaupun satu huruf, untuk manusia. Kita bertutur, kita bercakap hanya untuk Tuhan kita, untuk redha Allah SWT. Kita hanya bercakap untuk tutur, kita bertutur hanya untuk redha Allah, untuk Allah sayang kita, dia terima kita. Sebab tuan-puan sekalian, saya selalu tengok, wujudkan suasana ni, suasana dakwah, suasana taklim, hidupkan amalan taklim dalam keluarga, dalam rumah tangga, hidupkan amalan taklim. Baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca hadis Nabi, wujudkan amalan taklim. Kemudian wujudkan
Baca pilih satu waktu yang tetap. Ada rumah-rumah yang dah buat setiap kali lepas solat fardu, isteri dia suruh rumah setiap lepas solat fardu dia buat bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, wujudkan suasana ibadat, bangun malam minta pada Allah SWT. Orang Islam kena mula dengan malam. Dakwah ni mula laila wan nahar, malam dan siang. Saya jumpa anak muda, kadang-kadang anak muda ramai yang kerja dengan saya ataupun dekat yang ikut saya ke mana-mana ataupun mana-mana training khusus facilitator di mana-mana. Kadang-kadang baru-baru datang dia orang sambil duduk dengan saya ni, dia orang pegang handphone. Sambil duduk pegang handphone. Sambil duduk dengan saya pegang handphone, tengok handphone. Saya bercakap dia tengok handphone. Jadi saya beritahu pada dia, saya beritahu siapa kita hari ni menentukan siapa kita 10 tahun yang akan datang. Kalau orang muda-muda, saya beritahu dia miskin tak apa, dia susah tak apa, dia bapak dia orang kampung tak apa, dia anak yatim piatu pun tak apa, dia lahir daripada dia tak cerdik pun tak apa. Tapi kalau dia ada sifat untuk tunduk pada Allah dan sibuk perbaiki diri, saya beritahu insya-Allah kalau dia panjang umur 10 tahun akan datang, siapa kita hari ini. Kalau tuan-puan nak tahu apa jadi 10 tahun akan datang, betulkan hidup kita hari ini. Allah kata Allah tak akan ubah nasib suatu kaum melainkan kita mengubah dia. Jadi kita bila tengah belajar dan menjadi ilmu, saya kata jangan pegang phone, jangan 24 jam pegang phone. Anak-anak sekarang kan sambil kerja 24 jam tengok phone, 24 jam pegang phone. Anak-anak, orang tua pun sama juga. Dengan anak-anak datang kita pun tengok phone. Kita suruh nanti tiba-tiba sikit bapak sibuk, isteri datang kita buka phone. Saya beritahu tuan-puan, apa yang kita buat hari ini akan beri kesan 10 tahun akan datang. Untuk tu ubah hidup kita. Dan phone ni kita beli dia mahal mana pun, berapa juta pun harga dia. Tak kisahlah iPhone 7 Plus ke 7 ke 6 kan. Tak kisahlah Samsung Note 7 ke apa semua. Mana pun kita beli, dia tetap duit yang boleh dicari. Tapi anak kita bukan macam phone. Ada 10 phone kita boleh buang. Ramai orang bila anak dia sakit, dia kata doktor, satu dunia sanggup saya tukar. Bukan cerita drama, manusia sanggup. Saya dah jumpa dah, ada orang kena operation, dia merayu jumpa semua, dia nangis-nangis, dia cium kaki, minta duit untuk supaya anak dia dapat duit operation. Tuan-tuan sekalian, kita sanggup tukar satu dunia demi anak-anak kita. Sekarang anak-anak Allah beri sihat, baik, tanya soalan, kita halau dia ke tepi. Isteri kita berbual kita halau dia ke tepi. Dulu nangis-nangis nak kahwin, tak sabar-sabar nak kahwin. Siang malam doa nak kahwin. Allah bagi kahwin, lupakan nikmat perkahwinan. Dulu hari-hari nangis nak kerja. Ya Allah tolong tak ada kerja. Ya Allah tolong tak ada kerja, susah. Tiba-tiba dapat kerja, 24 jam kita tengok phone, tak hargai kerja. Habiskan, kita lalai. Hidup kita separuh nyawa kita dalam phone. Separuh roh kita sekarang dalam phone. Habis hidup kita atas phone. Tuan-puan sekalian, selalu ulang-ulang, tiada yang boleh bagi mulia dan hina melainkan Allah. Pujian orang, kata daripada orang tak beri kesan pada saya. Apa yang kita dapat, apa yang Allah tentukan untuk kita. Jadi banyak berterima kasih pada Allah dan menghargai orang sekitar kita. Kalau tak ada orang, kita pegang phone tak apa. Ni kita ada orang sekitar kita, kita hargai mereka. Hargai mak ayah kita. Bawa keluar mak ayah jalan-jalan, tutup phone, tengok sekejap yang perlu-perlu. Tapi jangan 24 jam kita tarik phone, tengok berapa like kita, tengok berapa love Instagram kita. Saya cakap ni untuk diri saya dan tuan-puan sekalian, sebab kita kena betulkan hidup kita. Tak lama dah hidup kita ni. Hidup kita untuk Allah sayang dan terima kita. Wujudkan suasana ibadat. Antara ibadat ialah solat fardu awal waktu. Azan je, lelaki sembahyang Jumaat dekat masjid. Azan pergi masjid. Semua para sahabat, Abdullah ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bila azan dia bawa orang pergi masjid, dia bawa pergi pasar. Bila azan semua pergi masjid, dia baca Al-Quran. Ni dulu-dulu orang belajar ilmu, salah satu kaedah dia macam ni. Dia buat apa yang Nabi buat, dia buat apa yang mereka tengok guru-guru mereka buat. Dia sampaikan dengan contoh toladan. Azan semua pergi masjid, terus dia baca Al-Quran. Dia kata inilah maksud ayat Quran, inilah maksud Al-Quran. Azan semua pergi masjid. Ar-rijalu la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah. Azan semua lelaki pergi masjid. Azan semua lelaki pergi masjid. Saya beritahu tuan-puan, kalau masjid kita 100% orang sembahyang jemaah, lelaki sembahyang jemaah 1% kat masjid, Allah akan ubah nasib umat ni. Dalam Quran, bila manusia beriman dan bertakwa, Allah SWT akan buka keberkatan langit dan bumi. Masuk waktu sembahyang, pegang tangan anak lelaki kita yang besar-besar, pergi masjid. Jangan biar gap antara kita dengan anak kita. Jangan biar gap. Kita bangun solat, kejut anak-anak yang kecil-kecil pun solat. Dah umur 7 tahun tu dah kena solat dah. Semua dah kena solat. Nabi kata 7 tahun mesti kejut dah. Sebelum tu bila dia sedar, waktu dia sedar, kita ajak dia solat sama-sama. Daripada umur 2-3 tahun pun kita solat, kita bentang sejadah. Biar dia solat sebelah kita, pakai seluar pendek ke, tak pakai tudung ke, tak apa. Tapi bila umur dah 6-7 tahun dah, masa tu kita dah tetapkan solat dia. Kena kejut, jangan biar. Saya kadang-kadang berbuang anak-anak, selalu anak-anak mak ayah dia solat, tak kejut anak-anak dia solat. Kejut anak-anak solat sampai kita mati. Tanggungjawab kita ingatkan solat. Kita gembira nak cakap pasal solat. Nak jaga solat. Jaga solat, Allah jaga kita.
Nak jadi orang Allah tak? Nak jadi orang Allah. Jadi orang raja, menteri, esok menteri tu jatuh, kita tak ada apa dah. Tapi kalau orang Allah, kita selama-lamanya kita mulia. Jadi orang Allah. Jadi orang Allah. Jangan jadi orang manusia. Jangan jadi hamba pada manusia. Jadi hamba Allah. Jadi hamba Allah. Dia yang boleh berbuat semua. Dia berkuasa atas apa sahaja. Dia yang izinkan semua. Dia boleh buat orang berlari pantas lumpuh. Dia boleh buat orang yang lumpuh berjalan kembali. Dia boleh buat orang yang buta dapat melihat. Dia boleh buat orang melihat jadi buta. Dia boleh terbitkan matahari daripada setiap hari daripada timur tenggelam ke barat. Dia juga Allah yang boleh timbulkan matahari di sebelah barat dan tenggelamkan timur. Dia boleh buat dengan satu tiupan seluruh dunia akan hancur. Tidak ada apa yang tinggal. Semuanya akan hancur, tuan-tuan sekalian. Dan dialah yang maha menguasai. Dan dia maha penyayang. Sangat baik, sangat pemurah. Dan kita sekarang mengaku dia Tuhan. Bila kita mengaku dia Tuhan, kita beruntung. Dia suruh kita minta berdoa pada dia. Jadi bangunkan keluar kita dengan solat. Masuk waktu semayang, beli kain kapan, balut TV. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal TV. Biar mana artis datang pun, biar mana-mana orang besar datang pun, apa rancangan pun, berita kiamat ke keluar malam ni, tak payah tengok. Waktu untuk kita kenal Allah, kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beli kain, balut TV. Mak bentang sejadah. Tengok drama-drama. Orang yang berlakon drama tu, dia pun berhajat pada Allah SWT. Maaf, mereka orang baik-baik. Mereka pun berhajat pada Allah. Tapi mereka tak pernah bagi kita sesuap nasi pun. Allah yang bagi kita nasi, makan, minum daripada dulu sampai hari ini. Mari kita sembah dia. Mari kita besar dia. Mari kita agungkan dia. Aisyah radhiyallahu anha kata, azani laungkan Nabi SAW tak kenal kami. Nabi terus pergi masjid. Nabi kalau solat, jantung dia bunyi macam air mendidih. Dia kiam menangis. Dia rokok menangis. Dia sujud menangis. Nabi SAW sepanjang solat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Sepanjang solat Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Bangun dan mula juga bangun malam, paling kurang 2 rakaat tahajud. Rumah orang Islam pukul 5 je dah kena bangun dah. Pukul 5 je dah nak kena bangun. Pukul 5 pagi dah sembang tahajud. Bangun sembah pada Allah SWT. Waktu tahajud doa makbul. Tuan-tuan minta apa saja, semua Allah bagi. Semua Allah beri tahajud. Suami isteri yang kejut pasangan bangun tahajud, Allah rahmati keluarga tu. Satu orang ambil air sapu kat pasangan, Allah rahmati keluarga tu. Bangun tahajud, doa dengan Allah, minta, ya Allah, saya sayang isteri saya, ya Allah, sayangilah dia, ya Allah, saya redha dengan dia baik, tolong jaga anak saya sibuk sana sini, ya Allah, dia kemas rumah saya, ya Allah, dia basuh baju saya, ya Allah, saya tak sempat buat apa-apa, semua diurus, ya Allah, saya minta ampun, saya tak dapat jadi suami yang terbaik buat isteri saya tak bimbing dia, saya tak didik dia dengan baik, ya Allah, maafkanlah saya, ya Allah, maafkan saya. Kau beri satu wanita untuk saya bimbing, untuk masuk syurga, untuk kenal Allah, kenal Nabi SAW. Tapi ya Allah, saya tak hargai dia, ya Allah, saya tak hargai dia, dan saya tak hargai dia. Ya Allah, saya sayang anak-anak saya. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, sayangilah mereka. Saya sayang anak-anak saya contohnya. Ya Allah, bahagiakan mereka. Beri mereka syurga firdausmu. Ya Allah, beri mereka syurga firdausmu. Ya Allah, anak-anak saya, kau bantulah, gunakanlah mereka ni untuk hidupkan agama. Ada seorang sahabiah, dia bawa anak dia. Tengah dia bawa anak dia, masa tu masa Nabi palsu, dia masuk rumah dan dia telah bunuh Nabi tu. Dia telah bunuh Nabi palsu, bukan Nabi. Orang yang sesat tu dia bunuh. Musailamatul Kazzab. Musailamah nama dia. Musailamah penipu, Kazzab. Dia kata Musailamatul Kazzab. Musailamah ni kata Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi. Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi. Dia pun kata Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi. Dia kata aku pun Nabi juga. Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi, aku pun Nabi. Musailamah kata apa yang sahabat tadi? Sahabat tadi Habib bin apa nama dia, dan Habib radhiyallahu anhu tangan kanan dia kena potong. Kemudian dia ni tangan kiri dia kena potong. Dia kata tak, Allah Tuhan, Nabi Muhammad Nabi, kau bukan Nabi. Hidung dia kena potong. Maaf, dia cakap lagi, dia tak nak ngaku. Cuma kalau dia cakap pun kau untuk selamatkan iman dia pun Allah maafkan. Tapi kuatnya iman dia, congkil mata kanan, ya Allah, sahabat tengok congkil mata. Musailamah kata Allah ni aku Nabi, dia tak ngaku. Mata sebelah kena congkil. Sampai semua satu badan dia, telinga kanan dia kena potong. Kemudian Habib radhiyallahu anhu, nanti kita cek nama dia, telinga kiri kena potong. Kemudian satu-satu jari tangan dia semua sekali dah kena potong. Sampai badan dia hancur berkecai macam tu, kerana cuma tak nak mengaku tak ada orang mana-mana dalam dunia Nabi melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Nabi selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua badan dia dipotong. Maka bila tengok mayat dia, Nabi SAW telah nangis. Semua para sahabat radhiyallahu anhum telah nangis. Telah nangis. Masa tu apa jadi?
Nabi kata dah beritahu mak dia, belum lagi. Bila dia beritahu pada mak dia terus kata dengan tangisan, dia kata alhamdulillah. Dia kata tunjukkanlah mayat anak saya. Tunjukkanlah mayat anak saya. Saya nak tengok. Semua tak nak bagi dia tengok. Mayat anak dia hancur. Dia tengok. Bila tengok je anak dia terus syukur. Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Inilah niat aku dulu semasa aku menyusukan dia. Inilah niat aku masa aku menyusukan dia. Dia susukan anak, dia niat kalau anak ni tak mati, semua akan dalam dunia mati. Tapi adakah mati kita dalam mempertahankan agama? Adakah mati kita sedang berjuang untuk agama? Atau mati kita mati seperti orang-orang biasa? Untuk tu dia gembira, dia kata alhamdulillah. Mana mak boleh tahan tengok anak hancur macam tu? Kita yang bukan mak pun tak tahan nak tengok orang kita tak kenal pun. Tapi seorang mak kata alhamdulillah, inilah niat aku semasa aku susukan dia. Inilah niat aku masa aku susukan dia. Jadi tuan-puan sekalian, kumpulkan anak-anak kita bangun malam, doakan anak-anak kita bangun tahajud, doakan dia. Baca Quran, wujudkan bacaan Quran kat rumah. Ajak anak-anak baca Quran. Wujudkan suasana baca Quran. Sebab tu dia kata jangan risau. Macam mana keadaan anak kita, macam mana kita macam tu anak kita. Kalau bapa kuat baca Quran, anak akan kuat baca Quran. Macam mana kita macam tu anak kita. Kalau kita kuat baca Quran, anak kita akan kuat baca Quran. Di akhirat Allah beri satu mimbar. Setiap ayat kita baca, mak ayah kita akan naik tingkat demi tingkat dalam syurga. Siapa tuan-puan nak hadiahkan syurga paling tinggi tu mak ayah? Angkat tangan. Kalau tuan-puan nak baca Quran. Contoh kita baca Alif Lam Mim. Satu ayat naik dalam syurga. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا ulaika lahum azabun muhin. Bila setiap ayat kita baca, mak ayah kita akan naik tingkat demi tingkat dalam syurga. Wujudkan bacaan Quran. Wujudkan juga zikir 300 pagi, 300 petang. Baca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 100 kali. Selawat atas Nabi, tanda cinta Allah. Baca subhanallah, maha suci Allah, saya hina kotor ya Allah. Alhamdulillah, puji-pujian untuk Engkau. Segala apa yang saya miliki bukan milik saya. Segala puji untuk Engkau. Segala kemuliaan, ketinggian, kebesaran milik Engkau. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Wahai Allah, ku hamba Engkau, Engkau Tuhan aku. Kau layan aku macam ni punya baik. Aku cuma hamba Kau tak perlu aku. Tapi ya Allah, Kau pilih aku, Kau sayang aku. Terima kasih ya Allah. Dengar doa aku. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Kau. Allahu Akbar. Allah Maha besar, lain tak besar. Duit tak besar, harta tak besar, kereta tak besar, rumah tak besar. Semua benda-benda termasuk diri kita pun tak ada apa-apa. Tak ada besar, tak ada kuasa. Berkuasa Allah. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bila kita terima kasih pada Allah, Allah benarkan. Benar wahai hamba-Ku. Hamba-Ku sedang memuji aku. Hamba-Ku sedang memuji aku. Tuan-puan sebut je la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Allah kata sadaqta ya abdi. Sadaqta ya abdi. Sadaqta ya abdi. Benar wahai hamba-Ku. Benar wahai hamba-Ku. Benar wahai hamba-Ku. Tiada Tuhan melainkan aku. Jadi Allah benarkan. Jadi selalu sebut. Dan juga baca selawat atas Nabi SAW. Tanda sayang Nabi selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ataupun baca selawat yang panjang, pendeklah ambil Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingat selawat pada Nabi, ingatkan kesusahan Nabi di Taif, ingat perjalanan hidup Nabi daripada lahir, ayah meninggal dunia, 6 tahun Allah ambil mak Nabi, ada nak 7 orang anak, 6 anak Nabi SAW meninggal dunia masa Nabi hidup. Ingat Zainab ditombak, jatuh daripada unta demi darah-darah yang terpercik, anak yang keguguran. Sebab tu kita dapat agama. Ruqayyah Umm Kalsum diceraikan depan ramai orang. Ruqayyah Umm Kalsum diceraikan oleh anak Abu Lahab, Utaibah, pulangkan dengan hina. Kita besar anak kita dengan kebaikan, kasih sayang. Sekarang orang pulangkan anak kita dengan penuh penghinaan. Ingat pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia korbankan anak-anak beliau demi kita. Last sekali semua anak banyak dah meninggal dunia, dapat seorang anak nama Ibrahim, 60-61 tahun, anak lelaki. Dah penat buat dakwah, dapat seorang anak lelaki. Anak ni pun Allah ambil, meninggal dunia. Nabi nangis. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in turut nangis. Bayangkan 7 orang anak, 6 meninggal dunia. Nabi SAW wafat. 6 anak Nabi SAW
Last sekali 6 bulan lepas tu Fatimah meninggal dunia. 7 anak Nabi SAW meninggal dengan usia yang muda dan cepat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita wujudkan amalan ni. Wujudkan amalan dakwah, taklim, ibadat dalam rumah, zikir. Jadi zikir. Kita ingat selawat atas Nabi sampai menitik air mata. Bayangkan pengorbanan Nabi SAW. Kemudian tanda sayang diri kita, kita istighfar, mohon ampun. Bila kita istighfar, dalam Bukhari, Allah beri rezeki daripada punca tak disangka-sangka. Maaf, Allah beri jalan keluar bagi segala musibah, dan rezeki daripada punca tak disangka-sangka. Istighfar. Kemudian keempat, wujudkan amalan hikmat. Saya ringkaskan adalah hikmat ni, tuan-puan banyak belajar hikmat untuk keluarga. Untuk isteri beri kejutan, bagi bunga, hadiah, kejutan, pujian, kasih sayang, dapat pahala. Allah beri pahala. Nabi SAW puji isteri dia, isteri dia pun puji suami dia. Kata, ya Rasulullah, jubah kamu yang hitam ni dan kulit kamu yang putih menunjukkan betapa terselahnya diri kamu ni. Aisyah radhiyallahu anha puji Nabi SAW. Nabi SAW juga selalu puji, ya Humairah, isteri aku yang cantik, yang kemerah-merahan. Nabi SAW puji Khadijah radhiyallahu anha walaupun beliau telah meninggal dunia. Nabi kata, jangan pernah bandingkan diri kamu dengan Khadijah. Dia wanita yang terima aku masa tak ada siapa-siapa terima aku. Dia korbankan harta aku masa tak ada orang korbankan harta untuk aku. Kita semua terhutang budi dengan Khadijah sebab dia jaga Nabi kita masa kita semua tak ada kat sana. Itulah perjuangan yang sebenar-benarnya. Saya termasuk yang bercakap bukan main ni, saya pun tak ada kat sana. Tuan-puan pun semua tak ada kat sana. Jadi kita semua terhutang budi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kita terhutang budi dengan Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian tuan-puan sekalian, banyak hikmat, beri hadiah pada keluarga, berkasih sayang, cium pasangan sebelum masuk keluar rumah, mandi sama-sama dapat pahala. Nabi buat ikut sunnah dapat pahala. Suap makanan dalam mulut isteri, makan satu dulang, suap makanan. Dengan anak-anak hikmat, berbual dengan anak-anak, beri masa berbual dengan isteri, suka mendengar. Nabi SAW orang yang suka mendengar pasangan dia bercakap. Berbual bersama pasangan, dengar dia bercerita. Mendengar orang bercerita ni juga satu sunnah Nabi SAW. Hadis surah Abu Daud, Nabi kalau orang bercerita, bercakap, kecuali benda yang mengumpat dan mengata orang lain, selain daripada tu Nabi SAW akan dengar yang baik-baik. Nabi akan dengar, dan Nabi tak akan potong dia bercakap sehingga untuk habis bercakap. Dengar pasangan kita, dengar isteri, suami kita bercerita, dengar, berbual, fahami dia, berdengar dengan keadaan tenang. Kita nak seorang tenang, kita tak tenang tu tak akan datang. Jadi bawa ketenangan. Orang tenang kat mana-mana pun, insya-Allah dia bawa tenang dan bahagia. Banyak beri hikmat dengan anak hikmat. Saya tutup dengan satu kisah. Ada seorang lelaki kat Indonesia, saya pernah cerita, saat dia ada 1,000 madrasah. Ada madrasah yang besar, 1,000 pelajar. Dulu kongsi gelap, gangster, duit banyak. Tapi apa dia buat? Semua ramai dia dakwah, ramai yang berubah. Tapi anak dia seorang pun tak berubah. Dia sedih jumpa dengan Syekh Mas, dengan sumpah seorang alim, tanya apa saya patut buat. Dia kata, ada tak kamu hikmat untuk keluarga? Dia kata, tak pernah. Hikmat keluarga. Apa dia buat? Dia pun hikmat keluarga. Dia basuh baju. Tak pernah, dia ramai pekerja, dia basuh baju. Sambil tu dia doa, ya Allah beri hidayah untuk anak saya. Basuh kasut, cuci tandas. Sambil tu hikmat. Semua orang soleh kuat hikmat. Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka suka berhikmat walaupun untuk orang lain. Umar radhiyallahu anhu masak untuk orang lain, pandai masak. Sayyidina Umar, khalifah Allah yang besar, khalifah yang mulia, khalifah orang Islam. Hampir satu dunia negara besar pun bawah orang Islam, setengah dunia. Tapi orang macam Umar radhiyallahu anhu, dia masak untuk orang atas bukit sampai Aslam tengok nangis, janggut dia berasap. Dulu masak pula lagi pakai kayu api semua sekali, janggut dia berasap. Masak untuk keluarga, bukan masak jadi hidangkan, berdukung, beli makanan, letak kat belakang dia. Hikmat. Kita orang kena rajin hikmat. Orang yang hati bersih kena suka hikmat. Suka hikmat. Bila kita banyak hikmat, baru kita akan dapat sifat macam Nabi SAW dan sahabat. Orang lain buat salah, kita rasa kita salah. Buruk-buruk orang, kita rasa diri kita lagi buruk. Tengok orang buruk, kita rasa diri kita lagi buruk. Baik-baik kita rasa semua lebih baik daripada kita. Kita perasan je, semua lebih baik daripada kita. Ini bila orang banyak hikmat. Bila tak hikmat, kita jadi sombong. Kita rasa kita paling baik. Bila kita tak hikmat, kita tak suka dengan nasihat. Bila kita tak hikmat, tak beri hikmat, kita malu nak turun padang berdakwah, jumpa orang kat tepi jalan, kat tepi tembok, kita malu. Kalau kurang hikmat, dalam rumah orang ni kuat marah. Orang yang kurang hikmat dalam rumah kuat marah. Dia pemarah. Orang yang kurang basuh pinggan, kurang basuh tandas, kurang basuh baju sendiri, makan pun tinggal, minum pun tinggal, dia hati jadi kotor. Dalam Mishkat, apa yang kita pakai, kita basuh, dia menjadi penyebab hati kita bersih. Sebab tu Imam Ghazali 11 tahun basuh tandas. Pergi Masjidil Haram, basuh tandas kat Masjidil Haram. Dekat bandar dia basuh tandas 11 tahun. Saya tengok Mona Ibrahim, seorang alim, malam-malam dia basuh tandas. Ceramah siang 2 juta orang dengar kat Ijtima' Tonggi dulu 2 juta orang dengar.
Tapi ada 150 terjemahan bahasa. Seluruh dunia datang. Orang kod kata, ubah perkataan pun tak ada. Jaga perkataan baik-baik. Seseorang tu lagi mulia, ikhlas macam Nabi SAW. Perkataan Nabi ialah perkataan yang paling banyak manusia ungkapkan dalam dunia ini. Kalau boleh rekod setiap perkataan manusia, tak ada mana-mana nama yang lebih banyak diulang lebih pada nama Nabi SAW. Tidak ada mana-mana nasihat manusia yang banyak diulang lebih pada nasihat Rasulullah SAW. Pemimpin tu lagi ikhlas dia, lagi lama nama dia disebut, dan lebih lama perkataan dia menjadi kebaikan untuk manusia yang lain dalam membangunkan manusia. Itulah Rasulullah SAW. Itulah Rasulullah SAW. Perkataan ini beri kesan sampai seluruh dunia. Sebab tu kita dengarkan kitab-kitab orang dulu, bila dia tulis, kesan dia tersebar di seluruh dunia. Kita mungkin sekejap je ramai orang beli, lepas tu tak ada dah. Tapi keikhlasan orang dulu menyebabkan tulisan tu sampai bila-bila menjadi kekal. Terutamanya Quran dan hadis Nabi SAW, dan tulisan-tulisan ulama-ulama dulu yang ikhlas. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak beri hikmat pada keluarga, hikmat pada isteri, pada anak-anak, hikmat pada mak ayah. Sebab tu orang soleh kalau mak ayah sakit, dukung kat belakang. Tu satu kemuliaan buat mereka. Cuci najis mak, cuci najis keluarga. Hikmat. Bila kita hikmat, Allah bersihkan hati kita. Dan bila kita hikmat ahli keluarga kita, mudah sayang dan mudah dengan nasihat kita. Kita apa tuan-puan sedia setiap hari cuci hati, malam-malam keluarga dah tidur, cuci tandas, malam-malam cuci hikmat kat rumah. Mudah-mudahan Allah SWT lebih taufik. Tuan-puan, yang ada program anak-anak ni, keluarga iman dan solat, nak dekat dah. Tadi saya sebut 4 amalan dakwah, taklim, ibadat, hikmat sekali lalu je. Jadi insya-Allah ni Ahad ni ada program di Kuala Lumpur baru, 3 hari 2 malam, kembara iman dan solat, berhantar anak-anak umur 9 sampai 17 tahun. Banyak perkara ni kita akan kongsikan. Ada ceramah mak ayah. Tuan-puan boleh daftar anak, segera, jangan terlepas. Ada waktu lagi ni. Boleh daftar di www.transformjiwa.com atau WhatsApp 017 3666848. 017 daftar di 017 3666848 atau daftar di www.transformjiwa.com. Itu boleh daftar, insya-Allah. Daftar mamai datang Kuala Lumpur baru minggu depan di Savannah Hill Resort, di Ulu Tiram Johor Bahru. Savannah Hill Resort, Ulu Tiram, Johor Bahru. Jadi mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayah buat kita. Dan buku Isteriku Bidadari, tuan-tuan boleh beli dengan WhatsApp 032984 dan set buku lah. Ada promosi lagi ni bulan ni, takhir ni. Jadi tuan-puan jangan terlepas peluang. Dan insya-Allah tuan-puan, bulan depan saya motivasi sebulan di IKM FM, insya-Allah bulan Disember ni 7.30 pagi. Tuan-puan dengarkanlah, dan mudah-mudahan jadi sebab kebaikan dan hidayah. Tuan-puan bolehlah tanya-tanya apa-apa soalan. Lain kali saya dalam live tu saya jawab secara tak langsung lah. Jadi mudah-mudahan kalau tuan membuat amalan ni, 4 amalan ni, inilah amalan rumah orang Islam. Mudah-mudahan kita mati, kalau hari ni pun kita niat nak amalkan, mati malam tak sempat nak buat semua pun, mudah-mudahan Allah terima dan beri pahala bagi kita. Dan tuan panjang-panjangkan amalan ni, sebab inilah amalan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dan keluarga Nabi. Mudah-mudahan Allah sayang terima kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jazakallahu khairah.